petang ini adalah kepada kepercayaan dagangan semakan realiti. Okey. Cerita dia yang kita dah analisa semua ni kan. Yang kita dah analisa ni kan. Ini masalah biasa. Saya pun kalau saya duduk depan chart baru loss, baru saja kena SL ke apa kan. Dan saya duduk kan, saya lukis-lukis benda ni dan ini jatuh ni. Dia start. Ini padahal teknik kita belum sampai lagi. Kalau sistem saya cuma trade kat sini kan. Tapi saya tahu dia nak buat atas satu lagi ni. Ataupun dia nak jatuh. Ini jatuh ni. Kalau saya duduk menghadap macam ni, ini 3 lah start dia buat hal. Faham tak? Ini 3, ini 4, ini 5 ni. Salah zul ni. Ini 5. Ini jatuh ni. Dia start. Aku short lah sampai 2. Nanti aku long kan. Habis. Kalau saya pun duduk depan chart dan benda ni yang paling susah nak lawan tau. Benda ni yang paling susah nak lawan. Betul tak apa saya kata ni? Terutamanya bagi mereka yang dah mahir dah mahir untuk elite wave ni. Atas sell, bawah atas, dia dari atas nak sell, bawah ni nak buy, semua lekuk dia trade. Itulah dia akan keluar dan benda macam tu dia tak dapat nak dikira tau prestasi dia. Itulah boleh ni. Sebab itu I always encourage you guys, jangan ikut signal saya ni. Bukan. Apa yang anda buat adalah sebab saya mengurus, mungkin time saya sesuai kepada saya. Apa yang anda buat, anda ambil yang ini, letakkan dekat demo account. Lepas tu dah fahamkan kenapa. Tujuan saya kongsi benda ni bukan bagi signal. Tujuan saya kongsi benda ni adalah untuk tunjukkan kepada anda bagaimana mengikut satu sistem. Macam biasa. Itulah biasa. Memang itu yang kita buat kan. Nak lawan benda tu Amy. Nak lawan benda tu lah yang paling susah. Paling susah nak buat. Tujuan saya buat benda ni bukan signal tau. Sebabnya kita punya prestasi akan berbeza. Mungkin saya mengurus dia, cara dia kepada exit tau, bukan kepada entry. Masalahnya orang ramai ni entry kat mana? Oh, stop loss. Tak apa stop loss. TP kat mana? Dia tengok 2 tu je. Stop loss pun tak tahu kat mana meletak. Tak dapat. Dia bukannya time frame besar, time frame kecil. Tak. Dia bukan kepada time frame besar, time frame kecil. Dia kepada yang sesuai kepada anda. Seriously. So, apa yang anda buat, macam saya, untuk sistem saya cuma trade dekat ekstrim. Definisi ekstrim saya, bila kita ada higher high, yang tak lepas lagi daripada, masih tak complete, dan kita cuma trade bila dia melakukan higher low, bila kita nak long. Itu dalam sistem ni. Kalau nak cerita teknik, saya dah lebih 20 tahun kot. Nak cerita teknik macam-macam. Semua teknik bagus. The thing is, stick to satu. Lepas tu kirakan dia. Lepas tu ada test out sistem lain. Tengok dia sesuai kepada anda dan gunalah. Ini something yang anda boleh guna seumur hidup tau. Dia bukan kepada teknik. Dia kepada pengurusan duit. Sebab semua sistem boleh buat duit. Bila dia tengah buat duit, kita besarkan kita punya position size. Bila dia tengah tak buat duit, kita kecilkan position sizing. Masalahnya kalau dia jenis hentak sekali, full margin, kaya. Tu masalah. Dan semua ni merupakan satu proses yang kita bina. Dan anda tak, ini satu pelaburan. Buat dia macam ni. Anda kena tengok, saya lihat dia macam ni. Trading currency, trading saham, trading komoditi, trading per se untuk retail. Gunakan ini untuk menjana pendapatan tau. Dan anda menggunakan dia untuk anda, ini yang dipanggil sebagai variable portfolio. Ini adalah variable portfolio. Anda gunakan, kenapa dia bertanduk pula kat situ? Okey.
anda gunakan variable portfolio ni untuk jana distinct. Yang pertama adalah tujuan anda yang ni adalah untuk anda letakkan kepada fixed asset. Faham tak? Letakkan dia, bila untung anda besarkan ASB anda. Bila untung anda simpan, anda letakkan beli fixed deposit. Oh, apa-apa. Saya tak boleh bagi nasihat pelaburan. Apa saya bagi tahu adalah beli fixed asset, beli benda yang jadi harta. Wimun, salam. Beli benda yang jadi harta. Itu nombor satu. So, nombor dua, anda boleh jadikan dia untuk duit poket. Duit poket. Bagi mereka yang full-time trader, anda nak besarkan sini. Lepas tu gunakan fixed asset anda untuk income. Bukannya anda buat duit daripada trading. Trading untuk jana letak kepada fixed asset. Fixed asset tu income anda. Faham tak? Yang tahun-tahun. Jadi anda boleh sampai satu masa cukup, barulah financially free. Barulah financial freedom. Kalau tak, sampai bila kita nak trade? Perniagaan ada turun naik tau. Ada bulan kita rugi, ada bulan kita untung. Terima kenyataan tu. Benda pahit nak terima, tapi itu kenyataan dia. Nombor 3 adalah anda nak letakkan, ni duit poket. Jadi nyatakan berapa. Kalau ada, baru anda bagi duit poket. Nombor 3 anda boleh letakkan sebagai duit hentak. Faham tak? Duit hentak. Anda boleh buat portfolio anda macam ni. Kalau ini untung, dan bagi satu masa, saya bagi 3 bulan tau. 3 bulan, saya akan balancekan portfolio saya ke semua. Okay, katalah kita punya variable trading. 3 bulan sekali, apa juga position dekat sini. Ni bulan Mac, bulan depan. Apa juga position dekat sini, saya akan tutup. Ataupun, saya lock dia cukup-cukup margin sehingga tempat BE dia sahaja. Faham tak? Katalah BE dia, contohnya, saya perlukan untuk pegang euro US dollar. Itu guna leverage. Dia perlukan 5%. So, saya letakkan harga, katalah saya masuk satu lot. Satu lot pada harga 1, contoh. Jadi, saya perlukan 100,000. Bagikan dia dengan 888. Jadi kalau kita gunakan 888, satu ambil leverage sebesar mungkin. Kalau tanya saya berapa leverage nak ambil sebesar mungkin. Tapi stop loss saya tak kira leverage. Kalau anda perasan stop loss saya tak kira leverage, saya akan letak duit cukup untuk position tu. Jadi sampai tempat BE, ngam-ngam ingat stop out level XM 20% daripada margin requirement untuk position berkenaan. Jadi katalah dia perlukan berapa, saya tinggalkan dalam tu, saya keluarkan duit semua. Saya letakkan dalam akaun lain. Yang dalam untuk pegang position tu saja. Kalau dia dah naik, dekat nak TP, rugi. Kita tutup kan? Jadi saya cuma pegang untuk dia. Saya alihkan stop loss. Lepas tu cuma pegang untuk benda tu sahaja. Untuk position tu buka sahaja. Mungkin $15, mungkin $10 untuk satu position tu. Duit-duit lain saya keluarkan. Lepas tu apa saya buat? Kalau anda ikut cara ni, kalau depending kepada kenapa anda trade, anda bahagikan, okey, sebahagian besar 3 bulan sekali, daripada keuntungan, 80% saya letak kat sini. Depending kepada anda. Ada orang guna 60%, 50%, tapi pastikan aset tetap anda semakin naik. Harta anda, bila anda untung lah kan, bila rugi jangan keluarkan. Okey. Anda keluarkan dan letakkan beli aset. Lagi 20% anda boleh bagikan 10% sini, 10% sini. Ni untuk anda buat magic. Entahlah apa pun duit market. Jangan hentak duit anda. Faham? Yang ini jangan compound. Kalau duit hentak tu, anda masuklah apa ke, letak, keluar, alihkan dia. Letak kepada aset. Ataupun jadi duit poket. Kalau jadi banyak duit belanja anda. Buat satu plan. Kunci dia buat satu plan. Masalahnya dia trade nak buat duit. Yelah, nak buat duit jadi apa? Nak buat apa? Faham tak? So letakkan benda ni. Dan untuk buat benda ni,
Dan untuk ada objektif, ya, ini objektif. Ini caranya untuk anda come up with objektif. Kenapa anda trade? Soalan ini yang saya tak dapat jawab bila saya mula-mula dahulu kan. Saya ikut satu kursus ni, dia tanya, ada my mentor lah tanya saya, kenapa trade? Nak buat duit? Yalah, kalau jadi duit, nak buat apa? Oh, nak belanja apa? Bila? Dia tanya soalan macam tu, saya nganga tau. Nak jawab apa pun tak boleh. Benda macam ni nampak macam tak penting, tapi di sinilah kita meletakkan tujuan. Sebab kita tahu kenapa, barulah anda dapat nak disiplin. Saya tak dapat bagi contoh, itu jadi galih. Itu jadi nasihat pelaburan. Tahu tak? Dekat XM, there are some yang kita ada limitation tau. Saya tak boleh kata, okey, beli saham ini sebab dividen dia. Itu jadi nasihat pelaburan. Faham tak? Ya, kalau nak cerita fixed asset banyak, beli tanah, beli ASB contohnya, REIT contohnya, tapi saya tak boleh bagi spesifik. ASB tadi sebut dah salah dah, tak boleh saya sebut macam tu, faham tak? Sebab itu there are things yang ada limitation. Saya kena katakan, saya bukan sebagai nasihat untuk anda membeli, faham tak? Dari segi undang-undang itu saya tak boleh. Faham? Go to any financial advisor seperti yang saya sebut dalam ni. Go to any financial advisor, tanya dia. Duduk. Anda ada certain plan nak buat duit. Anda ada cara generate. Jangan bagi tahu kat dia. Tapi anda bagi tahu dia, if I have this, kat mana saya nak letak? Okay? So, these are the thing. Fikirkan, ya, duit anda pergi mana? Ya? Apa yang saya kat XM ni, saya cuma boleh kongsikan kepada anda apa yang saya buat. Dan bila trading, anda lihat dia sebagai sistem untuk menjana kepada lain. Itu dia. Jangan trade macam nak besarkan trading account. Berapa kali account lebur? Beli Tesla. Tapi tak apa, duit magic. Bukan duit, kita bukan duit modal, betul tak ini? Tesla jatuh, kenapa beli? Belum sampai lagi. Sikit lagi. Tesla baru dia naik. Okey. Elemen paling penting dalam perdagangan diri kita. Untuk kita nak ada benda ni, di sinilah kenal pasti diri anda. Kita dah bercakap mengenai the whole thing semalam. Inventory diri, penetapan kepercayaan, modal, masa. Hari ini kita akan lihat lebih lanjut kepada penetapan kepercayaan. Benda ni saya ulang-ulang nampak macam entah apalah, tak ada apa-apa. Email ubah leverage 888 untuk silver. Atau expectation volatility apa ya. Saya tak tahu. Mungkin sebabnya ada pertukaran kepada account. Bagi saya, untuk kalau trading cara saya tak ada sebabnya stop loss saya tak kira leverage. Saya kira satu-satu. Ada tak yang kita guna kalkulator ni? Kalkulator ni kan. Kalkulator kat sini. Bila kita kira untuk position ni kan. Ini tak kira leverage tau. Ini tak kira leverage. Cumanya kat XM anda memerlukan up to 20%. Jadi maksudnya ini kalau kita katakan saya sanggup hangus $50 satu position. Risk percentage 100%. 100%. Risk percentage kita 100%. Jadi dia adalah cukup untuk tampung position tu lot sizing. Dia sebabnya satu kita letak 100%. Ini adalah full margin 50 untuk position tu kalau kena stop loss berapa pip. Itu full margin dalam ni. Itu maksud dia. Saya tak gunakan leverage. Bila entry saya tak gunakan leverage. Bila saya tambah dan lock position baru saya tambah leverage. Okay. So this is how anda nak ada anda nak disiplin, anda nak percaya. Maksud disiplin ni anda ikut SOP je, jangan pandai trade. Kalau anda pandai trade, itu orang tak disiplin. Faham tak? Dia tengok chart, kan? Dia tengok chart.
Lepas tu jatuh, naik. Padahal dia tunggu sini tadi. Kan? Ini aku tunggu sini, lepas tu dia buat macam ni kan. Ini naik macam ni. Alamak, tak balik dah. Dia naik macam ni. Berapa kali anda enter kat sini? Kalau anda dapati anda buat benda tu, sedangkan anda tunggu dua ni, anda tak ada disiplin. Anda tak percaya kepada teknik tu. Anda tak ikut SOP anda. Dan SOP adalah termasuk meletakkan cara masuk, cara keluar. Jangan ada masuk ke. Dia kena ada benda tu. Ya? Ataupun anda gunakan kaedah margin stop lah, tak nak letak stop loss kan. Janganlah yang jenis tunggu margin tinggal 200%, kita akan cut loss. Jangan, kacau jiwa. Letakkan yang nyata, memang ada ataupun memang itu saja dia. Kita kena tahu stop loss kita sebelum kita letak entry. Bukan je letak entry baru cari stop loss. Macam mana kira lot size? Okey, jadi kepercayaan, nak ikut tu kepercayaan kita kena ngam dengan realiti, tak jauh, tak buat benda magic. Inilah jendela kita kepada benda realiti dalam dunia dagangan ni. So, kajian menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai kepintaran emosi mempunyai keputusan dagangan yang lebih baik daripada mereka yang pandai. Jangan pandai trade. Anda cuma pandai nak kawal emosi, ikut je SOP anda. Masalah, sebab itu nak trading ni bukannya anda ada PhD, anda ada master, anda pegang sijil ni, anda pegang sijil tu. Tak. Trading ni adalah lebih kepada anda punya satu rutin, lebih kepada kalau tak, kita tak akan ada profesor ekonomi tau. Sebabnya ke mana? Semua tengah trade. Kita tak akan ada ekonomis. Sebab apa? Sebab diorang semua tengah trade. Tak semua orang boleh trade. Gagal trader bukannya gagal tak tahu trade. Gagal trader adalah tak tahu, tak ada pengurusan, tak ada objektif. Dia trade nak jadi trader, dia pandai trade. Tu masalahnya. Faham tak? Ya. Jadi untuk anda nak ada disiplin, nak ikut rutin, anda kena yakin kepada sistem anda. Untuk anda yakin kepada sistem anda, anda belajar percaya diri anda. Belajar untuk percaya diri anda. Ini dia. Sebab tu anda kena kenal diri anda. Jadi, fahamkan kepercayaan yang ada. Untuk percaya kepada diri kita, itulah dia sebenarnya. Bila kita buat benda pelik-pelik, sebenarnya anda sedang you are asking yourself banyak kali kan, kenapalah aku letak lot tu tadi kan, kalau dia keluar perkataan kalau. So buatkan this inventory. Tolong salin benda ni. Bertanggungjawab kepada prestasi diri. Anda mampu untuk mengubah hala tuju kewangan anda. Kalau tak, anda tak trade. So, anda percaya dia boleh buat duit. Kan? Objektif mendalam. Benda ni, kalau seriously, kalau saya ada masa, mungkin tahun ni belum. 2 tahun, 3 tahun, mungkin tak tahu. Saya tak bagi tahu apa. Kalau saya tak kat XM, ada tak program kita yang saya buka account, saya bagi orang trade tu? Belum. Yang saya dah shortlist some of you guys. Saya bagi tahu awal lah. Wimun salah seorangnya. Wimun, tahniah. Ada 2 orang lagi saya umumkan nanti. Wimun salah seorangnya. Jangan nak happy sangat, banyak kerja Wimun. Kalau saya betul-betul nak buat, saya akan ambil masa 3-6 bulan. Cerita ni je. Tak ada cerita pasal Elite Wave. Cerita objektif je. Yang dalam grup khas tu nanti Joe ada dalam tu untuk jadi CCTV. Akan banyak bekerja benda ni. Tapi kita akan dalam masa seminggu ni saja. Anda akan tengok apa objektif portfolio anda. Saya nak anda bagi tahu saya. Ni benda dia. Objektif mendalam. Kenapa? Portfolio tu untuk apa?
berapa kerugian dia. Jadi kerugian dia 500. Sasaran pulangan, berapa anda punya target. Masuk akal. Dan anda ada saiz posisi. Satu entry berapa, bila nak naik, bila nak turun. Dia kena jelas. Dia kena jelas. Dalam teknik anda berapa kali entry dalam masa sebulan. How many time you enter. Benda-benda tu. Kalau ikut sistem saya, sebulan lebih kurang 20 entry. Lebih kurang. Maksudnya satu hari satu kali average. Ada hari yang banyak, ada hari tak ada. Itu kepada short term swing. Okey. Perlunya mengambil risiko berpatutan, menerima kerugian. Ada rugi. Tak ada benda yang 100%. Tak nak rugi, jangan trade. Simple. Tak nak rugi, jangan trade. Yang first dalam trading adalah kepada risk. Siapa pula call ni? Program imunisasi. Okey. Menerima kerugian sebagai sebahagian daripada dagangan. Penyesuaian kaedah dagangan dengan jenis pasaran. Jadi, saya cuma gunakan 3711 dalam, sebab itu nampak tak? Apa yang kita buat? Kita mengenal pasti jenis pasaran, iaitu incomplete sequence dan momentum sequence. Sebab kita cuma trade di trending market. Sebab itu kalau anda, saya nampak masih ada yang cuba untuk trade setiap lekuk. Padahal dia guna 3711. Saya tak faham itu. Ataupun trade retracement. Boleh retracement kalau dia adalah A, B dan C. Boleh, saya faham. Tapi itu time kecil. Laraskan strategi itu dengan teknik. Bersedia kalau market berubah, apa yang kita nak buat. Anda mencapai objektif melalui size position. Bukannya daripada entry. Entry cuma SOP je. Berapa banyak anda entry? Berapa dolar anda entry? Itu menentukan dan kepada prestasi sistem. Kalau sistem anda tengah bagus, kenapa trade kecil? Anda tengah naik, anda besar kan? Itu je. Anda memiliki kelebihan ke atas pasaran. Anda ada kaedah yang anda ikut sama je setiap hari. Memasuki pasaran mudah. Jangan susahkan. Dan belajar guna limit order. Belajar untuk letak limit order, stop loss, TP. Sebab apa saya tak encourage market order ataupun instant execution tau. Tahu tak kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab ramainya bila anda meletakkan instant execution, semua 0.1 lot, semua 1 lot, semua 0.5, 0.2. Anda dah kira ke? Tu masalahnya instant execution. Semua sama lot. Lepas tu cari stop loss kat mana. Lepas tu adjust. Padahal 3711 tu tetap je. Kalau guna sistem saya lah. Dia tetapnya 1618. Lepas tu yang tak tetapnya position size, lot size. Kira. Belajar guna limit order. Belajar guna limit order. Belajar guna limit order. 3 kali saya sebut ni. Yang penting anda jaga risk. Tak ada benda yang memang 100%. Yang penting pengurusan dagangan. Tak ada benda 100%. Kaedah keluar pasaran lengkap. Stop loss asal. Take profit asal. Bila profit kita lindungkan dia. Tekankan kepada risk reward. Bukannya semua satu-satu. Allah, sakit trading. Anda punya sistem, kalau pada waktu ini 3711 dia punya prestasi bagi siapa yang rekodkan, dia punya ni 89% kan. Dia punya winning percentage untuk daripada bulan 12. 12 1. 12. Gaduh nak entry tu lah. Dia punya saya tak katakan inilah yang terhebat. Tak ada. Waktu ni market sesuai ke dia. Kalau market tak sesuai, saya bagi tahu dia tak sesuai. Market tengah trading lepas jatuh COVID-19 tu. Bulan 8 tahun lepas sistem ni tak bagus. Bulan 8 tahun lepas, bulan 9 tahun lepas, dia punya tak bagus. Waktu market trading, dia champion. Waktu mula-mula tak bagus. Dia punya winning percentage 55% to 65%. Waktu market tengah correcting. Waktu market tengah trading, dia champion.
Bagi siapa yang rekodkan dia. Take profit asal, lindungi keuntungan, penekanan risiko dan juga tapi cerita dia, whatever this percentage, you yang ambil dia. Faham tak? You yang trade dia. Dia tak, kalau saya ni, itu saya kepada masa saya. You need to ikut dia. Lepas tu kalau anda nak ikut dan anda laraskan dia kepada kaedah exit. Kaedah exit yang menentukan banyak mana. Bukannya nak entry. Okey, membiarkan position untung. Saya biar aja di benda ni. Tahu tak berapa banyak mesej yang saya terima pasal ni? Dan ini bila hit TP pagi tadi. Bila dia hit TP sampai juga ya bang. Saya tak tahu dia, saya tak seronok pun. Dia sebahagian daripada entry itu je. Dia macam kita simpan ASB, dah habis. Hujung tahun ambil. Itu je. Asalkan risk saya tak ada, saya tak peduli. Saya tak pergi tengok satu. Uish. Susah, bukannya satu entry je. Menggunakan kaedah melindungi keuntungan dan tak pegang position rugi. Rugi. 1A negatif, dah habis. Next entry. Itu je. Anda mampu buat benda tu kalau anda jaga risk. Maksudnya letakkan position size yang kena yang anda tak jeling chart. Selagi anda entry dan merah anda duk tengok chart, anda sedang berjudi tau. Simple. Anda sedang bimbang pun. Siapa suka rugi, betul. Tapi kalau anda rugi sikit dan anda boleh terima dia tak kacau anda. Masalahnya yang nak menang. Itu bezanya trading dengan berjudi tu. Trading, kita jaga risk. Itu trading. Berjudi dia nak menang. Itu trading. Itu berjudi. Simple. Menentukan nisbah risiko pulangan sebelum meletakkan posisi. Menerima. Bila kita rugi, ada masanya, there are times bila anda masuk berturut-turut kerugian. Tapi kalau anda mempunyai risk reward system, dia formula dia simple je sebenarnya. Formula dia risk reward tau. Dia bukannya kepada entry percentage, bukan. Dia ada kena dengan percentage tu. Okey. Ketahui winning percentage anda. Basic matematik dia 85% untuk long term, 85% untuk satu jangka masa. Unless your system is more than 85%, you can use 1 to 2. Okay, 65% to 85%, then you use 1, 3. 55% to 65%, you are using 1, 4. Paling kurang, ini minimum. Ini minimum risk reward ratio. Maksudnya bila entry tu stop loss dengan TP, TP untung jauh daripada rugi, kemungkinan loss. Lagi rendah sistem anda, lagi tak perform dia, lagi tinggi yang kat sini. Faham tak? Apa sistem semua boleh buat duit. Ini je rahsia dia. Asalkan setup anda complete. Stop loss ada, TP ada. Baru anda dapat kira dia. Yang jenis trade tak ada stop loss tu, anda fikirkan. Dapat ke nak kira? Anda takkan dapat nak kira. Tu masalahnya. Okey? Saya bagi tahu direct. Anda cakap apa pun saya tak peduli. Sebab dia tak ada cara nak kira. Lepas tu, lagi tinggi risk reward, lagi rendah anda punya percentage winning. Dia give and take. Jadi kita kena tengok sistem tu. Sebab tu bila anda trade, anda sedang test sistem, bukannya test cara entry teknik nak dapat duit je. Anda kena tahu berapa winning percentage dia. Kalau aku tukar dia punya risk reward, minimum, adakah dia perform? Entah-entah kan. Anda sedang buat 65%. Sebab anda guna 1.3.
Cuba anda guna 1, 2. Mungkin ini naik. Ini jadi 90%, 85%. Mungkin. Dan anda dapati, bagus. Anda pakai dia. Faham tak? Ini tak. Dia cari entry je. Itu payah. That's how anda test sistem. Bukannya hanya cara entry, untung. Tak. Anda cuba maximizekan sistem anda. That's how anda berfikir sebagai sistem. Anda cuma ikut je proses dia. Okay? Membangunkan model mental pasaran. Anda imagine sebelum, bila saya lukis chart, orang galih, kan? Macam mana boleh lukis cepat? Sebab bagi saya, cerita market ni sama-sama. Satu je cerita dia. Kalau goal buat itu tadi, apa? Ni berlaku. Something jadi. Ini break high. Saya terus, model dalam otak saya akan fikir, ni jadi macam ni. Ni jadi macam ni. Faham tak? Satu, saya lukis cepat. Ya? Sebab itu saya lukis cepat. Sebabnya saya melihat market sebagai satu. Kalau anda buat Elliott Wave, itu bezanya cara saya buat Elliott Wave dengan banyak orang buat Elliott Wave. Banyak orang buat Elliott Wave, dia risau, ini 3 ke, ini 1 ke, ini 5 ke. Dia risau pasal tu. Saya, bila ini breakout, saya akan tengok benda-benda lain. Dan daripada situ, saya datang dengan Elliott Wave saya. Bukannya Elliott Wave dahulu. Saya tengok market dahulu. Elliott Wave ni cuma papan tanda. Tak penting pun. Tak ada papan tanda, orang masih boleh driving. Yang bagi saya ada incomplete sequence. Itu je. Ini ada incomplete sequence ke atas. Jadi untuk saya, Euro USD saya nak long. Itu je. Kat mana saya nak long kalau dia buat benda ni? Kalau Euro USD saya nak long, jadi kenaikan dekat USD JPY semasa, bukannya US dollar kuat. Sebab kita nak long Euro US dollar. Faham tak? Ini bukannya dolar kuat. Ini yen punya lemah. Kalau yen lemah, indeks kita masih ke atas. Indeks kita masih ke atas. Satu. Nampak tak? Ini mungkin, dan ini mungkin 1, 2, whatever. Ni ada buat low. Benda-benda tu, kaitkan satu. Jadi saya kaitkan semua satu cerita. Everything satu cerita. Bukannya ini cerita lain, ini cerita lain. Kalau dia saja macam DBP selalu, dia buat hal dia je. Kalau itu, then saya akan separatekan DBP, saya buat benda lain. Ya, dia tak dapat masalah ramai buat Elliott Wave. Lepas tu dia sesat. Kenapa? Dia cuba lukis Elliott Wave. Saya tak peduli Elliott Wave ni. Ini papan tanda je. Faham tak? Kalau ini kan macam ni. Germany 30 ni kan. DAX ni kalau break B ke atas ni, break 2 ni, ini tak dapat 4. Jadi kalau ini tak dapat 4, ini jadi A, B dan C. Saya tukar W, X dan Y. Kan? Ini ke atas. Kalau ini ke atas, kalau ini dah ke atas, jadi maksudnya kita dah ada wave 3. Wave 1 dalam 3. Faham tak? Kalau ini ke atas, ni B ni. Okey. Tu contoh dia lah. Jadi kalau itu berlaku, dan saya akan letakkan yen pair akan extend. Yen pair akan lebih tinggi lagi. Akan extend. Jadi anda tak dapat cuma tengok satu buat Elliott Wave. Masalah ramai buat Elliott Wave, dia lukis satu ke. Bagi tahu saya, kat mana anda nak cari orang kongsi percuma macam saya buat? Mana ada? Tak ada. Sebab dia orang cuba lukis Elliott Wave. Saya tak lukis Elliott Wave. Saya lukis dynamic. Tu beza je. Satu, saya lukis cepat. Saya lukis cepat. Saya tak peduli pasal ni. Ya, asalkan hukum Elliott Wave saya tak langgar. Wave 3, tak ada overlap, kan? Kalau ini buat RSI lebih tinggi, cap JPY ni kan. Jom, mungkin dah break jom. Kalau ini lebih tinggi, ini break, ini nampak.
Ini break. Jadi ini adalah kita punya wave 3. Ni kita punya wave 3. Extend. Kalau ini wave 3 dalam 3, ini wave 3 dalam 1. Satu dia tak dekat saham, dia tak pecut. Itu je. Kalau ini dalam wave 3 dalam 3, maksudnya biru ni 3, ini akan pecut. Tu contoh dia. Saya tak buat elliott wave, saya gunakan fungsi-fungsi elliott wave dalam ni. Masalahnya orang cuba lukis elliott wave, tapi ada kena tahu elliott wave punya asas lah. Okey. Jadi ada model pasal pasaran, mempunyai rutin. Saya buat sama je. Ikut sesi saya, cerita hari-hari cerita sama. Menerima bila kita silap, silap lah. Jangan lawan, kan? Silap, silap. Stop loss. Dah. Silap, anda tukar analisa anda. Itu je. Jangan, aku dah bagi tahu kan. Setahun orang float. Jangan keluar, nanti dia naik. Tak ada. Berdagang adalah perniagaan serius, bukan hobi. Hobi cost money. Tapi anda tak perlu full time. Tak. Cerita dia, anda buat benda sama, mengurus dia sama, anda mengurus macam perniagaan, bukan mengurus macam orang bekerja sebagai trader. Anda ada plan dagangan, anda sebabnya orang bekerja sebagai trader, dia hujung bulan terima gaji. Anda tak bukan terima gaji, anda untung dengan rugi tau. Satu saya heran kalau trader sebut hujung bulan gaji berapa. Berapa boleh dapat sebulan? Apa pelik? Anda bisnes, anda kena tengok dia untuk tempoh panjang. Rekodkan, gunakan phone anda. Buat video log tu. Mengkaji dan memantau sistem dagangan anda. Dan anda, sebab itu seorang trader yang bagus, dia tak akan ada satu teknik tau. Dia akan ada 3. Satu saya sebut. Kita ada demo 1, demo 2, demo 3. Lepas tu anda, bila ini anda pakai dekat market, 2 ni anda masih trade dia dekat demo. Katalah ekspektasi dia lebih tinggi, anda pakai dia. Anda pakai dia. Dia beri lagi banyak. Itu je. Your success starts from you. Internally. Bukannya luar. Luangkan masa ke diri anda. Sabtu saya bagi tahu Telegram saya takkan jawab apa-apa dalam tu. Sebab saya nak biarkan orang discuss dalam Telegram, biar dia nampak sebagai satu market. Jadi saya senyap. Biar je kan. Tapi lama-lama tak ada orang discuss market. Tak lama lagi saya tutup je. Jadi saya nasihatkan ambil nota-nota dalam tu dan tak lama lagi saya tutupkan Telegram tu. Ambil kan. Ambil kan nota dalam tu. Tak lama lagi saya tutupkan dia. Sebabnya takutnya ada orang salah guna kan. Kalau saya keluar saja takutnya ada orang salah guna kan.
Jadi siapa yang tak ada dalam Discord lagi, masuk Discord. Mungkin dalam bulan 4 ni, dalam bulan 3 ni saya tutupkan. Boleh bagi tahu dalam tu. Sebabnya saya nak biarkan orang biar discuss market. Kan? Saya tak ada pun discuss market. Tapi lama-lama tak ada discuss market. Jadi cerita lain dalam tu. Jadi eloknya saya tutupkan. Kalau nak ikut apa yang ni, saya letakkan dekat Discord. Semua, I think most of you guys dah ada dekat Discord. Luangkan masa untuk diri anda. You jangan sentiasa market. Teknik pada market trending, I don't know. Galih dah ada teknik. Ambil teknik mana-mana. Jadi kelab bola kan. Itulah. Tak. Cerita dia, saya sediakan platform untuk orang berbincang. Jadi gunakan yang untuk berbincang yang elok lah. Saya skala okey, tapi kalau sentiasa, saya pun tengok. Okey. Sorry. Kalau teknik, kalau cerita teknik, ni teknik. Sini banyak teknik, Galih. Ambil mana-mana, semua bagus. Testkan dia. I don't know, sawan ke, trending ke, apa ke. Ambil dia, testkan. Testkan sistem. Okey? Luangkan masa ke diri anda, tak perlu sentiasa market. Berdagang dalam zon. Terutamanya mereka yang bekerja dengan trading. Kalau anda bekerja lah, nasihat saya, anda analisa dan buat set up trading anda, plan trading anda, sebelum anda pergi kerja sebelah pagi. Lepas tu letakkan alert. Anda waktu kerja, anda bekerja. Tak payah tengok cat, kecuali ada alert anda keluar. Pergi kat phone, tengok entry. Itu je. Ataupun manage entry anda. Okey? Jangan waktu balik kerja. Balik kerja, kepala pening, ada something jadi, lepas jam teruk, lepas apa juga, dan anda nak spend masa dengan keluarga. Kalau anda enter tadi, anda profit, saya percaya anda akan lepak dengan keluarga. Dah lah hilang daripada rumah, 1 hari bekerja. Lepas tu balik entry float. Mood tak bagus. Anda dengan anak-anak semua, anda tak tengok muka dia orang tau. Saya bukan cerita pasal orang. Saya bercerita pasal saya ni. Saya bercerita pasal saya. Saya dah pernah lalu yang tu. Dah lah. Analisa, plan dagangan sebelah pagi. Bangun awal sikit. Subuh, lepas tu analisa market sejam. Semayang apa semua, lepas tu mandi, sedia untuk kerja. Sediakan anak. Balik kerja, anda tengok market sekali je. Besok tu waktu ada analisa. Kalau nak tengok chart juga. Terutamanya bagi mereka yang bekerja. Jangan waktu balik kerja penat apa semua, entry dah lah. Entry masuk, buy jadi sell, sell jadi buy kan. Anda punya mood, saya dah lalu semua tu, saya tahu. Hancur. Kita trading hancur, kita punya hubungan keluarga pun tak cantik. Kucing pun jadi mangsa kan. Dah lah. Biar otak kita dalam zon. Pagi tu terutamanya.
Pagi cantik, malam rehat cukup. Tak payah tengok pukul 3 pagi tengok. Ni naik ke turun. Pukul 3 pagi. Tidur lah. Faham? Ada hidup luar pasaran. Ada benda buat, ada dunia lain. Selain daripada euro, USD, gold, minyak, apa semua, Tesla ke apa, Facebook kan. Ada benda lain. Bersyukur. Bersyukur. Sentiasa bersyukur. Menyedari perkara baik dalam hidup kita. Kekal positif. Dan trade, apa maksud saya dengan trading macam permainan? Anda lihat rule trading anda dan anda cuma trade bila market tu pergi tempat yang kita nak. Maksudnya kena fokus 3 instrumen tu ya Bang Zul. Maksudnya 3 instrumen mana? 3 instrumen tak. Bukan. Bukan analisa. Analisa saya lihat saya lihat kepada semua. Yang saya bagikan ni Amy. Ya. Sebab itu saya cuba juga untuk at least lah membantu anda untuk analisa pasaran dengan saya berkongsi chart-chart ini. Jadi anda boleh tengok chart ini. Oh, okey. Kalau anda pakai teknik apa-apa pun kan. Oh, ni Zul kata nak naik. Okey, teknik aku kat mana nak enter? Tu salah satunya lah. Dan saya kongsikan juga yang macam ni kan. Bukan untuk signal. Apa plan dagangan. Anda tengok kenapa Zul enter kat yang ni. Kan? Kenapa saya cari benda-benda ni. Lepas tu anda apply teknik anda. Anda apply teknik anda. Itu je. Sebagai salah satu filter lah. Itu je kalau nak pakai. Kalau tak nak pakai tak apa. Saya sediakan percuma. Tak ada. XM tak ada pun bagi tahu saya kena buat yang tu. Tak ada. Tak ada benda tu. XM bagi saya sama. Orang ingat, ada orang tanya saya, Zul, set monitor 30 minit setiap hari 3 instrumen ni. Ya, boleh. Boleh ni. Monitor 30 minit yang tu cukup. Tengok 3 tu boleh. Ataupun letak alert je, tak payah monitor, letak alert. Dia buat something baru tengok. Maksudnya kalau dia break level ni dia jadi high. Dia tukar trend. Letak macam tu je. Betul kali. Cerita, kalau nak tahu, ada orang tanya saya tahu. Yang dalam grup Discord tu, dia orang bayar berapa? Sama-sama. Saya pun tak tahu nak jawab. Sampai hari ni saya tak jawab. Pergi tanya dalam tu, saya tanya, masuklah dalam tu. Berapa nak bayar? Tak ada bayar. Saya bagi akaun ada lah. Apa terbaliknya kan? Mana ada? Siapa yang dalam tu saya dah minta duit? Mana ada? Saya pun tak faham. Tapi manusia kita ada macam-macam lah. Kita anggap dia sebagai apa? Hiburan. Okey, hanya memilih peraturan yang memberi kelebihan. Penetapan kepercayaan, kesedaran, pengetahuan, pelarasan. Buat benda ini. Tolong buat benda ni. Seriously, anda nak mula berubah, buat benda ni minggu-minggu. Buat dia. Anda akan dapati banyak benda mengarut kita buat. Bayar kat saya je tu lah. Tengok dia buat dia lain. Orang lain ambil. Aduh. Buat benda ni. Buat benda ni. Kepercayaan apa yang anda perolehi. Saya nampak ada yang buat dah email kepada saya check kan. Dan minggu pertama, minggu kedua, lepas tu minggu ketiga dia buat, ada start nampak lain. Buat dia. Galih. Terus buat. Roslan buat. Buat benda ni. Joe, continue buat. Anda akan nampak perubahan diri anda. Chat saya ada ni. Chat saya, anda boleh tengok chat saya dekat grup. Anda boleh download chat saya kan. Dia tak ada benda yang bergerak dekat time frame mana. Saya tak tahu next candle dia turun ke tak. I don't know. Tapi kalau dia turun macam ni, saya long dia. Itu saja. Saya tak tahu dia turun ke tak. Tapi yang saya pasti, dia tak akan buat ini. Itu je. Dia tak akan buat sampai harga 1 juta. Tak. Itu saya tahu.
Dia akan bergerak dalam lekuk-lekuk. Jadi bila dia mencapai lekuk yang cukup yang saya nak trade, saya trade. Itu saja. Selagi dia tak mencapai equal leg. Boleh? I don't know. Yang saya tahu dia takkan naik sini sampai $2. Maksudnya 2 jadi $2. Dia akan ada lekuk-lekuk-lekuk. Jadi retracement tu memang ada. Okey. Bahagikan kepercayaan anda yang ni tadi kepada yang berguna, kepada yang menghadkan, dan bentuklah minda pedagang anda. Pastikan pelarasan kepercayaan, menerima realiti, pelarasan kebenaran. Nyatakan misi trading anda, membuat keuntungan sebanyak mungkin dengan risiko. Jangan cuma untung, risk dia kena tekankan. Ikut arah pasaran, kawal ketakutan. Anda ada cara untuk masuk, cara keluar, mengurus. Bila untung, macam mana kita tak nak rugi balik. Bila rugi, kita tak nak rugi besar. Keep it simple to be successful. Pastikan anda tahu sebab anda masuk satu position. Peralatan sesuai kepada teknik anda. Maksudnya technical tool. Sekiranya ini berlaku, ini patut berlaku. Dia tak berlaku macam yang anda analisa baru. Itu je. Rancang ke depan. Itu maksudnya. Kalau lain daripada apa anda analisa, apa next plan anda. Okey? Itu saja. Kita dah terlebih masa. Pukul 8 nanti kita akan ada